Okey, kita mula kan. Hari ini kita akan bincangkan dua topik, iaitu first kali kita tengok dulu Indices Law, antara topik yang ganas juga mengganas sekarang ni. Indices Law dengan cert sekalian. Contoh soalan ni first kali kita tengok. Soalan ni simple je, A. Dia suruh kita selesaikan law punca kuasa 2 X, Y, Z 5X campur 6 per dengan log punca kuasa 2 X, Y, Z X tambah 2 sama dengan 2. Biasanya soalan macam ni kan, ramai pelajar dia tengok macam ni dia terus skip. Sebab dia tengok macam pelik sangat log ni kan. Sebenarnya kamu tengok kan, log kalau dalam hukum log. Tengok. Hukum log mengatakan simple je hukum log. Hukum log dia ada apa? Kalau tambah kan, tambah log M tambah dengan log N, dia akan jadi log MN. Tambah akan tukar jadi darab. Sama juga dengan log M tolak dengan log N, dia akan jadi log M per N. Jadi benda ni log bahagi log tak ada lah dalam hukum log. Kan? Jadi benda ni bila kamu tengok macam ni, maksudnya dia macam algebra biasa. Step pertama kalau kamu tengok, saya akan pindahkan pecahan ni ke sebelah. Pindahkan ni ke sebelah, dia akan jadi kat situ akan jadi apa? Log X, Y, Z 5X tambah 6 sama dengan 2 log X, Y, Z X tambah 2. Nampak? Okey. Lagi satu kat sini. Kita masuk bahagian kedua tentang log ni. Dia log ni boleh mati apabila dia ada sebelah kiri single, sebelah kanan pun single, dia habis. Kan? Contoh kalau saya bagi kat sini, log A sama dengan log B. Maka potong-potong A sama dengan B. Itu single. Dekat sini, log ni dengan log ni dah sama. Cuma dia tak boleh ada gangguan. Contoh gangguan kat depan. Kalau gangguan kat depan, kita kena guna formula yang seterusnya, iaitu A log B sama juga dengan A ni kita potong bawa pergi atas. Jadi akan jadi log B kuasa A. Okey, jadi saya akan potong 2 ni bawa naik atas. Dia akan jadi kuasa 2 kat sini. Dekat kurungannya. Log dengan log ni dah sama, saya dah boleh potong. Yang tinggal adalah 5X campur 6 sama dengan X campur 2 kuasa 2. Jadi soalan dah bertukar menjadi apa ni? Kuadratik. Persamaan kuadratik. Jadi kita dah tak buat log lah, kita selesaikan mengikut peraturan persamaan kuadratik pula. Dan kembangkan X kuasa 2 campur dengan 4X campur 4, 5X campur 6. Sini kuasa 2, saya di kosong belah sini lah. Jadi X kuasa 2, 4 tolak 5 dapat negatif 1X. 4 tolak 6 dapat negatif 2. Jadi kita dah boleh faktor. Tulis jawapan saja terus. X sama dengan X sama dengan. Tengok, ambil kalkulator, faktorkan. Okey. Kalau saya faktor secara manual kat sini, kita akan dapat X. X tolak tambah 1, 2. Kan? Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Okey. Dia simple je. Jadi kat sini terus selesai untuk A. Boleh Zing Macam biasa kalau kamu nak tanya apa-apa, kamu terus tanya je. Okey. Ini teknik yang kita gunakan untuk selesaikan soalan nombor 3A ni. Seterusnya kita tengok soalan B pula. Dia biasanya log dia mesti kawan dia dengan indeks. Okay. Soalan indeks pula. Tengok dia bagi apa. Simple je dia kata. Soalan dia selesaikan. Selesaikan. Okey. Sama juga. 2, 4P. Campur 2. Tolak dengan 4, 2P sama dengan 192. Yang ini indeks pula. Jadi kita tengok peraturan dalam hukum indeks. Apa peraturan dalam hukum indeks? Yang pertama, kalau kita tengok hukum indeks. Hukum indeks biasanya dia bertentangan dengan hukum log lah. Kan? Jadi kalau tambah, dia akan tukar jadi, ini contoh kalau darab akan tukar jadi tambah. Tadi tambah darab ni, darab ditambah.
Kemudian bahagi akan bertukar menjadi tolak. Ini standard lah. Okay. Cuma kat sini, bila kamu tengok, dia darab jadi tambah. Bukan tambah jadi darab. Tapi kat tengah-tengah ni kita ada tolak. Dia tak boleh guna hukum indeks lagi. Belum boleh digunakan hukum indeks. Jadi apa nak buat? Kalau kamu jumpa soalan indeks yang melibatkan tambah atau tolak di antara ni, step pertama kamu kena pecahkan dia. Pecahkan. Nombor 2, kamu kena faktorkan. Lepas faktorkan, biasanya kamu dah boleh guna hukum indeks. Lepas faktor dah boleh guna hukum indeks. Ataupun dia akan pergi ke algebra biasa. Jom kita tengok apa yang saya maksudkan. Ni pecah ni macam mana? Pecah ni macam ni. Ni ada 2 orang. Bila 2 orang macam ni, saya akan pecahkan jadi 2, 4P. Nampak? Saya terbalikkan. Tambah jadi darab tapi saya pecah macam ni. 2 kuasa 2. Tengok. Ni cara pecah dia. Tolak dengan, okay, yang ini 4. Yang ini asas dia 2. Asas tak sama pun salah juga. Kita kena samakan asas. Kita samakan asas. Okay. Ini saya pecahkan ini. Kalau nak jadi samakan asas, boleh. Kalau kita jadikan dia berapa? 2 kuasa 2. 4 tu adalah 2 kuasa 2. Jadi 2P kat atas tu letak semula. 2P. Okay, sama dengan 192. Okay. Jadi kamu tengok kat sini. 2 kali 2 akan jadi apa? 2 kuasa 4P. Jadi kita ada 2 kuasa 4P dan 2 kuasa 4P benda yang sama je, kita boleh faktorkan. Jadi saya akan faktorkan 2 kuasa 4P. Bila saya faktor, maksudnya yang ini akan tinggal apa? 2 kuasa 2, 4. Tolak dengan yang ini, keluar semua. Jadi faktoran kalau semua kita ambil, maksudnya yang tinggal adalah 1. Sama dengan 192. Okay, apa yang tinggal? 2 kuasa 4P sama dengan 192 bahagi 3. Jadi tekan kalkulator yang ni kita akan dapat berapa ni? 64. 64. Jadi 2 kuasa 4 P. Okay. Sampai kat sini kita boleh guna teknik indeks untuk selesaikan ataupun teknik log. Saya kalau soalan macam ni saya lebih suka teknik log untuk selesaikan. Kalau kita guna teknik log, kita akan buat yang tinggal 4P sama dengan log yang belah kanan ni 64 bahagi dengan log sebelah kiri. Okey, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat yang ini, kamu akan dapat 6. Jadi jawapan kita akan jadi P sama dengan 6/4, 3/2. Dia panjang sikit. Tapi ada, kalau kamu dah biasa, kamu boleh ada tempat-tempat yang boleh shortcut. Boleh read kan? Okey. Tengok soalan seterusnya. Boleh tak? Boleh. Ya? Okey. Okey. Okey, kita berhenti kejap Ada azan. Okey, kita sambung balik Sambung semula, kita tengok soalan nombor 4 pula. Soalan nombor 4 ni ayat dia simple je. Rajah menunjukkan sebuah tangki air berbentuk kuboid dengan tapak segi 4 tepat. Jadi kuboid saya buat gambar kuboid semula tapak segi 4 tepat. Kurang macam ni. Ambil tu. Gambar tu, gambar asal tu gambar tangki, kita tukar. Okey, kemudian dia kata dan lebar tapaknya ialah lebar saya ambil belah sini, lebar adalah 4 dan campur dengan 3/2. Itu dia punya lebar. Lepas tu dia kata apa lagi? Diberi panjang tapak tangki air itu 2 kali lebar. Jadi panjang dia adalah 2 kali lebar kita. 4 tambah 3/2. Okey. Dan tingginya ialah 6 meter kurang daripada lebar. Tinggi dia 6 meter kurang daripada lebar. Maksudnya 4 tambah 3/2 tolak dengan 6 meter kurang. Maksudnya tolak 6. Okey. Dia kata tinggi dia adalah 6 meter kurang daripada lebar. Pelik dia cerita dia. Kenapa lebar dia kecil je ni? Tak apa.
Ikut je apa soalan tu bagi kan. Hitung isi padu tangki air itu dalam bentuk, dia nak cari isi padu. Isi padu dalam bentuk A campur B set 2. Okey. Jadi kita pergi fokus terus direct pada formula asas isi padu. Jadi isi padu adalah sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita ambil kat situ 2, 4 campur 3 set 2. Darab dengan lebar dia 4 tambah 3 set 2. Kemudian darab lagi dengan dia punya tinggi dia 4 tolak 6. Maksudnya kita susunkan jadi 3 set 2 tolak 2. Okey, itu dia suruh cari isi padu. Kemudian apa kita buat? Kita kena kembangkan. Okey, bila kita kembangkan dia, kita akan dapat kat sini. Yang ini saya akan masuk 2. Masuk dalam dia akan jadi 8. Tambah dengan 6. Set 2. Okey. 2 ni kalau kita nak kembangkan 2 ni pun boleh. Tak masalah. Tapi saya lebih gemar 2. Saya akan nampak kat sini. Sorry, silap Zik. Silap saya. Dia biasanya kalau melibatkan set ni, kalau kita nampak ada benda yang sama nampak. Benda yang sama maksudnya dia akan jadi kuasa 2. Kan? Jadi saya akan buat kat sini dulu. Jadi 4 tambah 3 set 2 kuasa 2. Formula yang kita akan guna kat sini adalah seperti formula A campur B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur 2 AB campur B kuasa 2. Ini formula kita akan gunakan. Dan saya akan jadikan dia sebagai, ini akan dapat 16 campur dengan 2 darab ni dalam ni. Jadi 2 darab 4, 8. 8 darab 3, 24. 24 kan? Set 2. Okey, kemudian campur dengan B kuasa 2. Yang belakang ni kuasa 2. Dia akan jadi 9 dan 2. Okey, semua ni dia akan jadi nilai dia akan dapat kat situ. Tekan kalkulator tengok. Yang set jangan tekan lah. Nombor biasa je. Okey, 16 campur dengan 18. Oh, 16 campur 18. Okey. 34. Campur 24 set 2. Ini yang mana saya ambil? 2 ni. 2 ni saya dah kembangkan. Dia akan jadi kat situ adalah 2 kat depan. Yang ini masih lagi. Dia akan jadi 34 campur dengan 24 set 2. Dan yang belakang masih belum. 3 set 2 tolak 2. Jadi saya tak akan usik 2 ni lagi. Saya akan kembangkan ni lagi. Ini kembang biasa. Kembang biasa. Maksud satu-satu kita boleh kembang. Contoh saya kembang ni dengan ni. Kan? Situ dia akan jadi apa? 2 saya tak usik lagi. 34 kali dengan 3. 102. Set 2. Okey, yang ini pergi belakang. Tolak dengan 68. Okey, yang ini dengan ini pula. Nampak? Ini dengan ini dia akan jadi 24 darab 3. 72 set 2 darab dengan set 2. Yang tinggal 2. Okey, yang ini dengan belakang pula. Tolak dengan 48. Set 2. Macam tu. Okey, jadi kita boleh kira yang ni nampak. Ni dengan ni kita boleh kira. 102 tolak dengan 48. Anggap set 2 sebagai macam unknown. Jadi kita akan dapat kat situ 54 set 2. Yang ini campur 76. Okey. Kemudian sebab dia nak ni je, saya darab masuk 2 masuk. Jadi akan jadi 108 set 2. Sini campur dengan 152.
Okey, susun bagi cantik, dia akan jadi jawapan dia 152 campur dengan 108 sert 2. Dia kembangan biasa je. Boleh, Zik? Boleh. Okey, teruskan. Kan pergi soalan seterusnya. Tengok. Nombor 5 kat sini. Soalan dia berkenaan apa ni? Janjang. Tapi janjang ni kita tengok macam ada log. Dia simple je. Nampak macam soalan log tapi sebenarnya soalan janjang. Ini nombor 5 kan. Nombor 5 kat sini dia bagi 3 sebutan pertama satu janjang adalah dia bagi 4 log K L, kemudian 12 log K L dan seterusnya 20 log K L. Okey. A. Tentukan sama ada janjang itu aritmetik atau geometri. Bila kamu tengok betul-betul, nampak macam log tapi sebenarnya dia melibatkan apa? Suatu janjang. Bila janjang kita fokus kat sini nampak. Ini adalah unknown yang sama. Bila unknown yang sama maksudnya macam mana kita nak buktikan dia adalah geometri ataupun aritmetik. First kali kita test. Kita test untuk aritmetik dulu. Janjang aritmetik. Macam mana nak test? Aritmetik kita test ni dengan ni. Lepas tu saya akan tolak. Selepas tolak sebelum. Jadi 12 log KL tolak dengan 4 log KL sama dengan 8 log KL. Tolak biasa je. Yang ini 20 log KL tolak 12 log KL sama dengan pun 8 log KL. Jadi sebab dia ada kita panggil apa? Beza sepunya, kan? Maka dia adalah merupakan suatu janjang aritmetik. Nampak? Kan? Tak perlu test geometri. Bila dapat aritmetik tak perlu test geometri. Kalau dapat aritmetik tak dapat baru kita pergi buktikan dia adalah geometri. Macam tu je. Okey, untuk B pula, hasil tambah n sebutan pertama. Hasil tambah n sebutan pertama adalah Sn. Sama dengan formula kita n per 2 2a campur dengan n tolak 1 d. Jadi saya akan tentukan a kita adalah 4 log KL. D pula, ni dia yang dikira ni. Ni dia 8. 8 log KL. Kita ganti masuk. Bila kita ganti masuk tu dia wujud benda yang melibatkan log nanti. Kat sini n dia nak apa? S tambah n sebutan pertama kan? N. Jadi n jangan ubah. N per 2. Okey. 2a. 2a maksudnya 2 kali a saya kali terus 8 log KL. Nampak kan? Campur dengan n tolak 1 8 log KL. Jadi masa kita buat soalan tu kita jangan takut buat soalan tu, jangan rasa macam mana susah, kita buat dulu. Ada formula ganti je. N per 2 gunakan matematik biasa ni ada kurungan kita kena kembangkan. Kita kembangkan 8 log KL campur dengan ni 8n log KL ni dengan ni tolak 8 log KL. Kamu akan nampak. Ni habis. Yang tinggal apa? 8 dengan ni. Itu dia. Apa tinggal? Bagi nampak. 8n log KL. Jadi yang tinggal n dengan n kuasa 2. 8 dengan 2 boleh potong 4. Jadi jawapan last 4n kuasa 2 log KL. Okey Zik, boleh Zik? Boleh. Okey. Terus nombor 5, terus lagi sebelah bawah. Bawah.
Seterusnya kat situ, soalan seterusnya. Okay, yang ni soalan melibatkan cert lagi sekali. Cari nilai integer, nilai integer x. Integer x. Dia nak integer x. Dan y. Jika dia kata soalan dia x cert 2 campur y kuasa 2 sama dengan 44 tolak dengan 24 cert 2. Okey. Bila kita jumpa soalan macam ni, apa yang kita nampak? First sekali, dia suruh cari nilai integer x dan y. Dia ada dua unknown. Tapi dia bagi satu persamaan. Kita tak boleh buat serentak. Jadi kaedah yang paling sesuai kita gunakan hanyalah kaedah perbandingan. Perbandingan maksudnya saya akan buat macam ni. Yang sebelah kiri ni saya akan kembangkan. Bila kita kembangkan formula tadi, nampak? Ingat formula tadi? A campur B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur 2AB campur B kuasa 2. Kamu kena hafal selalu formula ni. Banyak pakai. Ini saya akan kembang ni. A kuasa 2. Ini A kita kuasa 2. Dia akan dapat X kuasa 2. Punca kuasa 2 tinggal 2. Kemudian campur dengan tu. 2AB. 2 darab ni darab ni. 2 darab ni darab ni. Dia akan jadi 2XY punca kuasa 2. Campur dengan B kuasa 2. Y kuasa 2. Jadi tengok. Dia jangan pindah. Pindah habis. Kita nak bandingkan saja. Jadi saya akan susun yang ada cert 2 dengan yang tak ada cert 2. Jadi kita akan nampak kat sini. 2x kuasa 2 campur y kuasa 2 campur dengan 2xy punca 2. Jadi bila kita tengok kat sini, bila saya bandingkan, kamu akan tengok, kamu akan nampak ini geng yang cert 2. Jadi kita bandingkan dengan yang ini. Nampak? Jadi kita keluarkan apa persamaan yang pertama? Baru dapat 2xy sama dengan negatif 24. Nampak? Cert 2 dengan cert 2. Habis. Yang kedua. Yang kedua yang ini pula. Ni dengan ni. Jadi yang kedua persamaan kita adalah 2x kuasa 2 campur y kuasa 2 sama dengan 44. Soalan ni dahsyat. Jadi sampai sini baru kita ada dua persamaan, ada dua unknown. Baru kita boleh buat persamaan serentak. Jadi macam mana nak buat persamaan serentak ni? Kita pilih satu, gantikan ke yang satu lagi. Jadi kita akan dapat pindahkan ni. Ini pindah siapa? Kejap, tengah pilih siapa nak masuk. Yang ni kalau saya pilih Y lah. Kalau saya pilih Y sama dengan negatif 12 per X. Kan? Y sama dengan negatif 12 per X. Ganti sini. 2X kuasa 2 campur negatif 12 per X kuasa 2 sama dengan 44. Dikembangkan akan dapat 2x kuasa 2. Yang ini campur 144 per x kuasa 2 sama dengan 44. Waktu markah dia 5. Tak muat kertas. Tak muat kertas. Kita nak hilangkan kuasa 2. Saya akan darabkan semua orang dengan kuasa 2. Jadi kita akan dapat 2x kuasa 4 campur 144 sama dengan 44 X kuasa 2. Saya pindahkan kat sini. Saya akan dapat 2X kuasa 4 tolak 44 X kuasa 2. Kat situ campur dengan 144 sama dengan 0. Sekejap. Kamu tak belajar pula kembangan dia.
Kuasa 4 Sekejap Aziz. Jadi kita kena buat macam ni lah. Kalau kamu tak belajar kuasa 4, jadi kita kena gunakan yang ini. Saya rasa kamu ada belajar kot, tapi tak tahu lah macam mana. Saya akan jadikan ni X kuasa 4 ni sebagai X kuasa 2. Jadi kita ambil X kuasa 4 sebagai X kuasa 2. Yang ni macam ni lah. Saya gantikan sebagai X kuasa 2 sama dengan U. Jadi X kuasa 4 sama dengan U kuasa 2. Sebab nak dapatkan jawapan ni. Jadi kat sini, kita akan jadi kat sini 2U kuasa 2 tolak dengan 44U campur 144. Baru kita boleh faktor ni. Sebab nak faktor, kamu kalkulator, kamu pakai kalkulator kita tak ada kuasa 4. Jadi kat sini, salah satu cara dia sebab dia bagi ni 4 ni 2, kita boleh bahagi 2. Tapi kita kena buat perumpamaan macam ni. Okey? Kita cuba tekan kalkulator tengok. Ini kalau kamu pernah jumpa, kalau tak pernah jumpa, kamu kena ingat. Kita boleh kecilkan macam ni. Jadi A dia 2, B dia negatif 44. Kemudian C dia 144. Jadi kita akan dapat 4 dan 18. Jadi saya akan dapat U sama dengan 4 dan U sama dengan 18. Jadi saya akan gantikan semula. Kat sini. Jadi X kuasa 2 adalah sama dengan 4 dan X kuasa 2 sama dengan 18. Jadi jawapan yang kita ambil sebab dia nak integer, kita akan ambil yang ini saja. Jadi X sama dengan 2. Dan X sama dengan 2. Okey. Jadi bila X 2, dia boleh juga jadi X sama dengan negatif 2. Nanti kita tengok. Bila X 2, Y kita berapa? Y sama dengan negatif 12 per 2. Kita akan dapat negatif 6. Jadi kita akan dapat dua-dua jawapan kat situ lah. Okey. Dapat dah. X sama dengan, kalau satu lagi, kalau punca kuasa ni kita dapat negatif tau. Negatif. Negatif maksudnya, kalau X sama dengan negatif 2, Y pula akan jadi negatif 12 per negatif 2. Akan dapat 6. Jadi kita akan dapat dua jawapan kat sini. Dua jawapan. Jawapan pertama kita kat situ adalah X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 6. Okey. Ni susah 5 markah ni, Zik. Boleh faham? Boleh. Boleh Okey. Dia yang ni je, tengok kat sini. Yang ini yang penting ni. Saya pun sangkut sikit. Tengok 2-3 kali baru nampak kita kena buat kaedah perumpamaan. Tu kan? Okey. Pergi soalan seterusnya. Okey, tengok. Soalan seterusnya nombor 10 kat situ. Soalan untuk A. Ungkapkan 2 set 3 tolak dengan 3 set 2 per dengan 2 set 3 campur 3 set 2. Dalam bentuk dia buat A tolak B C. Jadi apa kita buat? Ini kita nama dia, kita kena menisbahkan penyebut. Kita panggil dia menisbahkan penyebut. Penyebut ni mana? Kat bawah.
Okey, jadi apa kita buat? Kita kena hilangkan cert kat bawah. Macam mana nak hilangkan? Kita akan gunakan satu benda kita nama dia conjugate. Bahasa Melayu dia conjugat, bahasa Inggeris dia conjugate. Ejaan dia lebih kurang je. Okey. Jadi kat sini apa saya buat? Saya terus salin semula ni kalau dalam salin. Tu, saya dah salin, buat kurungan darab tarik. Macam tu. Kemudian conjugate maksudnya apa? Kalau sini tambah, sebelah sini tolak. Jadi saya akan tukarkan jadi kat sini 2 set 3 tolak dengan 3 set 2. Bawah dapat, atas pun mesti sama sebab kita tak ubah value dia. Jadi tak ubah value maksudnya kita hanya darabkan dengan nilai sebenarnya ada 1. Ni per ni 1. Cuma kita nak permudahkan saja. Dah dapat benda ni, kita boleh gunakan formula macam tadi. Formula pertama, A yang ni tolak. A tolak B kuasa 2, kita akan dapat A kuasa 2 tolak 2AB campur B kuasa 2. Kemudian yang bawah ni 1 tambah 1 tolak. Kita boleh guna A tambah B. A tolak B akan hasilkan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Benda ni kita akan gunakan biasanya dalam menyelesaikan set. Okay, jadi yang atas jadi apa? Pakai yang ni. Sebab dia sama, kita terus dapat A kuasa 2, 4 kali 3. Kemudian tolak 2AB. 2AB maksudnya 2 darab dengan 2 darab dengan 3. Dia ambil nombor depan dulu. Kemudian darab dengan AB kita set 3 set 2. Macam tu. Kalau nak susun terpulang. Tapi ini adalah cara susun dia. Tambah dengan formula kita, tambah belakang akan jadi 9 kali 4. Per yang bawah akan jadi apa? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A kuasa 2 akan jadi 4 kali 3 tolak dengan 9 kali dengan 2. Okey? 9 kali 2. Ni saya silap lah. Sorry. Saya buat ni sepatutnya 2 kan. 9 2 kuasa 2 kan. Okey. Jadi kita tulis semula. Kita akan dapat kat sini 12 tolak dengan yang ini 4 kali 3 12 juga. 12 set 3 dengan 2 boleh combine jadi 6. Okey, campur dengan 18. Per dengan 12 tolak 18 negatif 6. Okey, sekarang kita boleh permudahkan. 18, 12, 30. 30 tolak 12 set 6 per dengan negatif 6. Jadi saya boleh simplify semua dengan sifir 6 saja. Sifir 6 dia akan jadi apa? Sini akan jadi positif 2. Jadi 2 set 6 ni akan jadi negatif 5 tolak 5. Okey. Okey, Zik? Yang mana? Zik? Tak dengar sangat. Yang ada kembang je kan. Yang apa tu? Tolak darab Ya, saya tak dengar apa kamu cakap. Dia tak clear. Kamu cuba kamu check. Cuba type. Boleh? Betul Zik. Kembang macam biasa. Ni kembang macam biasa. Cuma bila benda dia sama, kita boleh pakai formula ni lah. Sebab ni A tolak B sama dengan A tolak B kuasa 2. Boleh guna. Kembang macam biasa. Betul Zik. Okay. Cuma yang penting kat sini ni, conjugate ni. Masukkan conjugate. Biasanya dalam conjugate penyelesaian dia memang akan guna dua formula ni lah. Dua formula ni penting untuk nak selesaikan masalah melibatkan set. Boleh
Masuk saya buat B pula. Okey. Untuk soalan B, selesaikan persamaan 3x darab dengan 9 2y sama dengan 1 dan 5 3x darab dengan 25y sama dengan 1/125. Okey, sekarang kita perhati. Kita tahu soalan ini melibatkan persamaan serentak. Tapi kita perhatikan satu persatu dulu. Yang pertama, indeks. Kan? Bila dia melibatkan indeks, ada seorang ni X kat bawah ni. Kan? Okey. Bila melibatkan indeks, yang pertama, saya akan tengok asas dia. Kalau boleh, kita bagi sama. Kan? Tapi kalau tak boleh, tak apa. Macam ni tak boleh buat apa lah. Ini bukan ni 3x. Ini 9 kuasa pula 2y. Okey, so yang ini boleh buat. Ini 5, ini 5, ini 5. Yang ni kita boleh selesai cantik. Sebab semua adalah asas 5. Jadi saya akan tukarkan jadi 5 3x darab dengan 5 kuasa 2y sama dengan 5 kuasa 3 negatif. Okey. Bila semua sama, kita boleh matikan semua dia punya ni apa? 5 ni yang tinggal 3x campur 2y sama dengan negatif 3. Okey. Yang ini pula macam mana? Kan? Ini masalah dia sebab dia duduk kat atas. 2y dia duduk dekat atas. Kan? 2y dekat atas. Jadi kat sini kita tengok sini dulu, boleh tak kita substitute kat sini? Boleh substitute. Ini saya tengok saya boleh substitute 3x. 2y pun saya boleh substitute juga. 2y pun saya boleh substitute. Cuma problem dia kat sini, kita ada 3x kat situ. Saya tengok 3x. X. 3x. Saya rasa soalan ni dia ada silap lah. Kan? Dia bukan 3x ni. Ini adalah 3 kuasa x. Betul kan? Soalan ni salah ni. Dia salah type tu. 3 kuasa x. 3x dia tak boleh. Sebab dia panjang jadi. Maka dia 3. Jadi saya betulkan balik. Jadi saya akan samakan asas. 3 kuasa x darab dengan 3 kuasa 2. 2y. Sama dengan 1 adalah 3 kuasa kosong. Dia baru jadi. Jadi kat sini kita gunakan x tambah dengan 4y sama dengan kosong. Okey, jadi baru saya jadikan x sama dengan negatif 4y. Yang ni padan dengan 3 markah. Dia ada silap type kat situ. Okay, kat sini kita masukkan, ganti je kat sini. Saya gantikan 3 negatif 4y campur 2y sama dengan negatif 3. Negatif 12 campur 2 negatif 10y sama dengan negatif 3. Jadi y sama dengan 3/10. Masuk kat sini. Jadi kita akan dapat kat situ. Negatif 4. Y kita adalah 3/10. Saya boleh kecilkan. Kita akan dapat negatif 12 per ni. Kecilkan 2 dengan 5. Jadi negatif 6/5. Okey, kamu kena betulkan dekat soalan tu. Sebenarnya dia bukan 3x. So kalau 3x dia lain cerita dia. Dan panjang cerita dia. Kita substitute, dia jadi nombor dalam nombor. Okey, untuk kamu biasanya dia melibatkan macam ni lah. Kalau sebelah sini melibatkan indeks, biasanya satu lagi indeks. Ataupun dia boleh bagi indeks, satu lagi long. Okey, ni soalan persamaan serentak. Okey, kita jalan terus. Sama. Oh, lain sikit. Nombor dia lain. Okey. Saya tengok macam sama soalan ni, nombor 5 ni. Nombor dia lain ni. Tadi lain sikit nombor. Okey. Pergi terus soalan seterusnya. Set juga.
Okay. Soalan ni permudahkan. Permudahkan 6 tolak 5 set 3 kat situ per dengan iaitu 5 set 3 tolak 2. Sama, cerita dia macam conjugate je, kamu boleh buat dan nampak yang boleh laju sikit, kurungan, 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 terus kita darab tarik, kurungan kat sini, kurungan, kurungan. Apa soal bawah dia? Tukarkan jadi conjugate dia adalah 5 set 3 campur 2 salin atas 5 set 3 campur 2. Jadi sama dengan yang bawah selesai dulu sebab yang ni kita dah hafal A campur A tolak B, A campur B. Jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 yang bawah ni kan. Jadi dia akan jadi terus 25 kali 3 kemudian tolak dengan 4. Yang atas kita kembang macam biasa. Ni kembang dengan ni. Dia akan jadi 30 set 3. Ni pergi sini akan jadi campur 12. Ni dengan ni tolak kan 25 set 3 tinggal 3. Ni pergi belakang dia akan jadi tolak 10 set 3. Okey, sama dengan 30 tolak 10 tinggal 20 set 3. 12 tolak dengan 75 kat situ. Saya akan dapat negatif 63. Per dengan okay, 71. Okay. Sekarang kita problem kita kat sini adalah kita tak boleh nak selesaikan ni. 71 ni. Ni 75 tolak dengan apa 4 akan dapat 71 kan. Jadi problem ni nombor apa? Nombor perdana. Kita tak boleh kecilkan. Tapi dia nak jawapan dalam bentuk A campur dengan B set 3. Jadi kamu kena buat apa? Jadikan dia pecahan. Jadikan dia pecahan. Isi susun semula akan dapat 20 per 71 set 3 tolak dengan 63 per 71. Secara selesaikan. Okey? Cuba tengok. Kalau saya salah kamu tegur. Kadang-kadang saya kira-kira ni ada silap saya kira. Boleh Okey. Teruskan. Ini 4 markah dia bagi ni. Cert. Lepas tu cert memang soalan yang menarik lah. Kita kat log pula. Dulu Okey. Salin kat sini. Soalan A. Dia bagi apa kat sini A. Diberi M sama dengan log 4X. Ungkapkan dalam sebutan M. Yang pertama, dia nak apa? Dia nak X. Okay. Macam mana kita dapatkan M? Bila kita nak X, maksudnya kita hanya perlu pindahkan log ke sebelah. Bila kita pindahkan log ke sebelah, dia akan bertukar menjadi indeks. Jadi dia terus dapat bonus saja. Log jadi indeks akan jadi 4 kuasa M. Itu untuk A. Nombor 1 kan. Nombor 2. Nombor 2 dia minta apa? Log 4. Log 4 16 per X. Okey. Jadi kat sini kita ada dua cara. Pertama kita boleh gantikan saja X ni dengan 4 kuasa M. Nampak? Kita boleh gantikan. Ni kita dah ada, gantikan kat sini kita akan dapat kat situ log 4 16 per dengan 4 kuasa M. Okey, yang ini kita boleh selesaikan. Kita akan jadikan kat sini. Kamu boleh pindahkan ke atas boleh. Kan? Samakan asas dia pun boleh. Dan itu yang ni 4 kuasa 2. Jadi kita akan dapat kat situ log 4. Sini akan jadi 4 kuasa 2. Jadi 4 kuasa 2 tolak M. 4 kuasa 2 tolak M. Okey.
Bila log 4 jumpa dengan 4, dia pun mati. Ataupun lagi cantik saya tulis 2 tolak M jumpa dengan log 44. Log 44 nilai dia 1. Sebab tu yang tinggal kita adalah 2 tolak M sahaja. Okey. Seterusnya nombor 3 kat situ. Soalan dia melibatkan log X8. Log X8. Macam mana kita nak selesaikan log X8? First kali kita tengok kat sini. Kita ada log 4. Nampak? Kita bukan ada log X. Jadi kat sini kita kena guna pertukaran asas. Kena tukarkan asas log X ni kepada log 4. Jadi dia akan jadi log 4 per dengan log 4. Dan masukkan saja 8 di atas dan X di bawah. Okey. Macam tu. Okey, untuk log 4 dan 8, dua-dua ni nombor. Dua-dua nombor kita boleh tekan kalkulator terus. Iaitu saya boleh gunakan log atas bahagi log bawah. Contoh saya guna log 8 dan bahagi dengan log 4. Okey, 1.5 ya, kita akan dapat 1.5 itu 3/2. Jadi kat atas nilai dia 3/2. Jadi 3/2 M. Ni M. Sebab jadi combinekan ni, jawapan akhir kita akan dapat 3/2 M. Ini konsep log. Banyak pakai konsep log. Okey Zik, macam mana? Ada soalan? Okey. Okey. B pula B. Okey, untuk B kat sini soalan dia melibatkan selesaikan persamaan log 3y kuasa 2 campur dengan log 3y kuasa 2 sama dengan 8. Okey. Jadi tak ada masalah kat sini. First kali log ni kena hati-hati dia buat kurungan, nampak? Yang ini log 3y kuasa 2. Yang ini log 3y. Faham? Jadi 2 ni tak boleh pergi depan. 2 ni tak boleh pergi depan. Jadi kaedah yang paling sesuai saya akan tengok buat macam ni. Tengok saya salin ni dulu. Log 3y kuasa 2 campur dengan yang ini 2 boleh pergi depan. 2 log 3y sama dengan 8. Nampak? Bila saya buat kat sini macam tadi kita guna perumpamaan iaitu let ataupun biarkan log 3y sama dengan u. Jadi kita akan dapat kat sini dah u kuasa 2 campur dengan 2u tolak 8 sama dengan 0. Nampak? Kita akan dapat kuadratik. Jadi bila kita faktor kita akan dapat 2 jawapan u. Okey, kamu faktorkan tengok. Kita akan dapat kat situ. 1, 2, negatif 8. 1, 2, negatif 8. Kita akan dapat jawapan itu negatif 4 dan 2. Dan 2 kan. Okey, bila kita masukkan, sini akan jadi log 3 apa ni? Y sama dengan negatif 4. Sini log 3y sama dengan 2. Okey, soalan selesaikan nak dapat y lah. Dekat sini macam mana macam tadi ya. Y sama dengan 3 pergi sebelah. 3 kuasa negatif 4. Yang ini y sama dengan 3 pergi sebelah. 3 kuasa 2. Jadi jawapan kita akan dapat dua jawapan. Yang pertama 1/81. Yang ini 9. Jadi kita boleh dapat dua jawapan kat sini untuk penyelesaian dia. So jawapan bagi y. Nampak macam mana soalan log ditukarkan jadi kuadratik. Bila ganti-ganti ni yang ramai sangkut tak nampak dalam exam. Kamu kena tengok bentuk dia. Jadi kamu tengok ada satu bentuk tu ada kuasa 2. Ni kuasa 2 ni kuadratik. Kita boleh guna penggantian. Okey. Soalan. Boleh Zee Boleh. Okey. Sekarang tengok. Soalan seterusnya kat sini.
6. Nombor memang saya tak susun. Saya snap soalan exam ya. Jadi A log 3K log 3K kan. Okay. Tolak dengan log 9L sama dengan 2 kan. Ungkapkan K dalam sebutan L. Jadi kat sini tengok base tak sama. Kan? Bila base tak sama, kita kena samakan base. Okay, yang ni saya bagi kamu satu trik untuk samakan base. Iaitu kita boleh gunakan kuasa 2 terus. Contoh macam ni. 3 boleh jadi 9. Sebab 3 kuasa 2 sama dengan 9. Terus. Saya akan letak kuasa 2 macam ni. Kan? Saya akan letak kuasa 2 dekat 3. Bila letak kat 3, K pun akan dapat kuasa 2. Macam tu. Ini trik dia. Jadi dia akan jadi terus log 9K kuasa 2 tolak dengan log 9L sama dengan 2. Terus kita boleh buat, 2 ni boleh combine akan jadi log 9K kuasa 2 per L. Nampak? Tolak jadi bahagi. Sama dengan 2. Dan terus boleh 9 potong pergi sebelah. Jadi 9 kuasa 2. Trik dia jalan terus. Soalan dia nak apa? Ungkapkan K. Jadi K kuasa 2 sama dengan 81L. Jadi K sama dengan punca kuasa 2 81L sama juga dengan 9 punca kuasa 2L. Tengok betul. Trik dia kat situ. Okay. Dia ada jalan kerja lain. Jalan kerja lain kita guna pertukaran asas. Boleh juga. Pertukaran asas lebih kurang enggak? Kalau guna pertukaran asas, contoh, kalau nak guna pertukaran asas, kamu kena tukar besar ke kecil. Dia terbalik. Dia akan jadi log 3K tadi tolak dengan log 3 per dengan log 3. Letak L kat atas, letak 9 kat bawah, sama dengan 2. Ini menggunakan kaedah pertukaran asas. Cuma kat sini, kat bawah, kalau kamu hafal log 3, 9, senang. Kalau tak boleh, kamu pakai pakai kalkulator ni. Log 9 bahagi log 3. Dan bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat log 3K tolak log 3L per 2 sama dengan 2. Hilangkan 2, darab semua dengan 2, kita akan dapat 2 log 3K tolak dengan log 3L sama dengan 4. Sorry. Darab semua dengan 2 kan. Jadi kita dah sama, potong ni bawa ni atas. Jadi yang kita akan dapat kat situ adalah log 3K kuasa 2 per L sama dengan 4. Lepas tu kembali macam biasa. Log 3 pergi sebelah, potong log 3 jadi 3 kuasa 4. K kuasa 2 per L sama dengan 81. Dia dapat kat sini. Benda yang sama. Kan? Cuma dia panjang sikit lah. Sini pergi ke sini ni. Dia panjang sikit. Kalau guna kuasa 2 dia laju. Itu je beza dia kan. Dua kaedah untuk kita samakan log yang ada kaitan bawah ni. Dengan kuasa, darab tak boleh. Kuasa je boleh. Okay. Kita tengok B. Boleh Zik? Saya terus je ni Boleh. Okay. Nombor B pula. Soalan B kat sini. Luas sebuah segi 4 tepat kan ialah 8 campur 10 kan. Salah satu sisi je punya panjang segi 4 tepat kat situ. Panjang dia adalah set 5 tambah dengan set 2. Tentukan panjang sisi yang lain. Jadi dia suruh cari ni X kita. Dalam bentuk set. Jadi kita kena guna formula luas yang biasalah. Ni darab ni dapat luas ni. Jadi X darab dengan set 5 campur set 2 sama dengan 8 campur set 10. Ni pindah bawah dia akan jadi X sama dengan 8 campur set 10 per set 5 campur set 2. Kena guna conjugate. Terus buat kurungan, darab pecah 2. Yang ni bawah dia conjugate dia apa? Tolak. Set 5 tolak set 2. Jalan atas, set 5 tolak set 2. Okay, kembangkan seperti biasa. Yang ini 8 darab dengan ni. 8 set 5. 8 darab dengan ni. Tolak 8 set 2. Set 10 dengan set 5. Campur dengan set 50. Dia set darab terus. Tolak dengan set 10, set 2. Set 20. Okay, ini saya darab terus je.
Okay, kat sini bawah per dengan 5 tolak 2. Macam tu. Sebab ni kita guna yang A tambah B, A tolak B tadi kan. Jadi atas set 50 tolak dengan set 20. Yang ni kita boleh simplify tadi. Kejap tengok. Dia nak dalam bentuk A set 5. Oh, dia nak set 5 dengan set 2 je kan. Ini kat mana berlaku tadi, kejap. Set 10 darab dengan set 5. Oh, okey. Ni saya dapat Oh, lama juga terbenung kejap. 50 set 50 kita boleh tukarkan jadi sama juga dengan 25 darab 2. Jadi 25 darab 2 kita tukar jadi set 25 darab dengan set 2. Dia akan jadi 5 set 2. Manakala set 20 sama dengan kita boleh tukarkan jadi kat situ dia nak apa? 5 dia kan? 4 darab 5. 4 darab 5. Jadi kat sini set 4 darab dengan set 5. Jadi yang tinggal 2 set 5. Yang ini sangkut ni. Spin ni. Okey. Sebab tu 4 markah dia bagi. Gantikan balik. 8 set 5 tolak dengan 8 set 2 campur set 50 tukar jadi 5 set 2. Tapi kalau kamu ada kalkulator yang baru tu dia boleh tukar terus Itu saya tak boleh. Try tengok. Oh, boleh. Kalau pakai kalkulator yang latest tu dia boleh tukar terus jadi macam ni. Kan? Tengok kalkulator, jenis kalkulator lah kan. Okey. Tolak dengan 2 set 5 per dengan 3. Ini dah dapat jawapan. 8 campur 5. 13 set 5 tolak 8 tolak 5 tolak 10 tolak salah ambil ni. 8 dengan tolak 2. Okey, sorry. Salah orang. 5 dengan 5 8 tolak 2 6. 6 set 5 tolak 8 campur 5 tolak 3 set 2 per dengan 3 kita per satu-satu. Per 3 per 3. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 2 set 5 tolak dengan set 2. Okey. Boleh, Zik? Boleh. Boleh banyak soalan set je ni. Kita buat satu lagi soalan set. Kita masuk bulatan. Bulatan sekejap je sebab dia tingkatan 5. Nah, ini yang ramai sangkut ni. Set. Soalan seterusnya nombor 6 kat sini. A, selesaikan set 2x tolak 1 sama dengan set x tambah 3 campur dengan 1. Okay. Kat sini masalah dia bukan, dia conjugate dia lain, dia cerita penyelesaian lain. Kalau kamu jumpa macam ni, set dengan set macam ni, step pertama kamu hapuskan set. Bila hapuskan set macam kita buat apa? Kita kuasa 2 kan kedua-dua belah. Contoh, dia buat macam ni. Ini kuasa 2, yang ini kuasa 2. Begitu. Ini teknik yang kedua untuk hilangkan set. Jadi yang ini akan hilang lah. Yang tinggal apa? 2x tolak 1 selesai sebelah. Tapi yang ini kamu kena kembangkan guna A campur B tadi. Kan? Jadi yang ini kita akan dapat yang depan kuasa 2, yang tinggal adalah x campur 3. Kemudian campur dengan 2 darab ni darab ni. Dia akan jadi 2 set x campur 3. Kemudian campur dengan belakang kuasa 2, 1.
Jadi macam tu. Kemudian yang lain semua dah hilang cert, yang tinggal dia seorang je. Jadi bila tinggal dia seorang akan tinggal situ. 2 cert X tambah 3, yang lain pindah ke sebelah sini. Jadi kita akan dapat 2X tolak X. Saya congak ya. 2X tolak X tinggal X. Okay. Negatif 1. 3 campur 1, 4. Negatif 1 tolak 4. Dia akan jadi tolak 5. Okay. Sampai sini lagi sekali kita ada cert. Kita kuasa 2kan ke dua-dua belah. Jadi yang tinggal kat sini akan jadi X kuasa 2 tolak dengan 10X campur 25. Lepas ini 2 pula. Kuasa 2 kan. 4 X campur 3. Dia akan jadi kat sini apa? 4X campur 12. X kuasa 2 tolak 10X campur 25. Jadikan kuadratik X kuasa 2 tolak 10 tolak 4 tolak 14X. 25 tolak 12 akan dapat campur 13. Sama dengan kosong. Terus kita dah boleh kan, selesaikan dia. Okey, pakai kalkulator boleh dapat X sama dengan X sama dengan. Selesaikan faktor. X sini tolak jadi 1 dan 13. Jadi X kita akan dapat kat situ 1 dan X sama dengan 13. Okey. Yang ni teknik lain untuk selesaikan set. Dia lain sikit. Okey. DB terus boleh, Dik? Boleh. Diberi 3 sama dengan 5 kuasa X dan log 35 sama dengan Y. Cari nilai XY. Dia nak cari nilai XY tanpa menggunakan kalkulator. Wah. Okey, tak apa. Kamu tengok ni. Yang pertama, tengok kat sini. Yang ini 3 sama dengan 5 kuasa X. Okey. Yang ini dia bagi log 3 kan sama dengan 5. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok macam mana kita selesaikan dia. First sekali saya akan cuba menggunakan kaedah penggantian lah. Penggantian maksudnya saya try kat sini iaitu log. Kalau kita letak log 3. Log 3 sama dengan log 3 5X. Okey, jadi kat sini kita akan dapat 1 log 3. Yang ini akan jadi log 3 5X. X boleh pergi depan. X log 3 5. Gantikan saja terus dapat XY sama dengan 1. 3 markah dia bagi. Okey. Ini kita gunakan kaedah pergantiannya. Sini log, ni jadi log. Dua-dua je. Terus okey. Boleh, Dik? Boleh. Okey. Kita tengok soalan bulatan lah. Tengok. Bulatan ada sikit dia saya bagi kat sini. Soalan bulatan. Okey, soalan nombor 8, bulatan nombor 8. Tengok dia bagi satu gambar, satu sektor macam tu. Satu sektor, kemudian dia jadikan macam ni. Okey, tak cantik pula, tak apalah. Cantik tolak tepi. Okey, A, B, C, O. Okey, apa ayat dia? Rajah 2 menunjukkan sektor OAB. C berjejari 9. Jadi sini 9, sini 9 jari. OABC adalah sebuah rhombus cantik. Kalau dia bagi tu rhombus, terbaik, senang. Rhombus 9, 9, 9, 9. Rhombus mesti sama panjang semua kan. Okey, dan dia adalah segi 4 selari. Okey, kemudian special case untuk rhombus, perpenjuru dia apabila kita sambungkan macam ni dia akan menghasilkan 90 darjah. Itu special case, hanya rhombus. Okey.
Terletak pada lengkung ABC, hitung sudut AOC. AOC. Jadi kita ada segitiga nampak. Jadi terus kita boleh buat apa? Kita panggil dia, terus saya boleh buat apa nama dia? Trigonometri. Saya keluarkan segitiga yang sini je. Sebelah ni. Jadi saya ambil sini kejap. Trigo. Ya. Jadi kita keluarkan ni, sini dan sini saya ambil. Jadi sini 9, sini adalah bukan, sini. Sini adalah 4.5. Kenapa 4.5? Bila kita buat rhombus, ni gambar saya tak cantik. Rhombus yang ini juga adalah jejari. Ni adalah 9. Jadi dia rhombus dia sama panjang. Ni dengan ni sama panjang. Dia sama panjang, kita akan dapat 4.5, 4.5 seorang. Jadi kat sini kita boleh dapatkan sudut kat sini, theta kita. Okey, kita terus ambil apa? Bersebelahan hypotenuse cos. Cos theta sama dengan 4.5 per dengan 9 sama dengan theta sama dengan cos negatif 1 0.5 1 per 2 kan. Dapat jawapan kita 60 darjah. Okey, tu dapat 60 darjah. Jadi sini adalah 60 darjah. Kalau sini 60, sini pun 60 darjah. Jadi 60 dengan 60 kita dapat 120. Kita boleh tukar kepada radian kan. Oleh sebab itu 120 darjah darab dengan pi per dengan 180. Tukar kepada radian. Kan kalkulator slow saya ni. 2.094 kita akan dapat 2.094 rad. Okey. Luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek kita panggil dia luas tempering. Luas tempering. Saya keluarkan satu bahagian ya, satu bahagian. Keluarkan satu bahagian jadi macam tu. Dengan radius dia ni 9, ini pun 9, yang ini 60. 60 darjah je. 60 darjah maksudnya separuh daripada ni. Sudut dia, separuh. Okey, jadi kita boleh bahagi dua. Dapat 1.047 rad. Okey, apa formula untuk luas tempering? Luas tempering formula dia adalah 1/2 R kuasa 2 theta tolak dengan sin theta. Ini kamu ambil formula dia, luas tempering. Okey. Jadi sebab kita ada dua benda ni, jadi luas kawasan berlorek adalah sama dengan 2 darab dengan 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Potong yang tinggal R kuasa 2. 9 kuasa 2. Theta kita 1.047 tolak dengan sin 1.047. Okay, cuma bila kita guna dalam unit rad, mod kalkulator kamu mesti tukar kepada rad juga. Dapat jawapan terus. Kan tengok. Okay, mod tukar RAD Kamu kalkulator kamu boleh tukar RAD, boleh tekan mod sampai jumpa RAD. Kerana 81 ni 81 kan. 1.047 tolak dengan sin 1.047. Jadi kita akan dapat 14.67. Dan jawapan kita luas dia adalah 14.67. Okey. Macam mana Zik? Okey. Jadi okey. Tengok soalan seterusnya, satu lagi soalan belatan. Belatan ni memang saya target kertas 2 sebenarnya, kertas 2.
Ataupun kertas satu bahagian B. Ya. Okay. Soalan seterusnya nombor 7. 7 soalan dia. Nampak? Jadi fokus. Contoh ni. Lagi fokus. Gambar dia ada satu bulatan. Kemudian dia ada tangent kat bawah. Tarik ke tengah. Kemudian dia tarik sengit sikit. C dia turun bawah. Okay. A, B, C. O sudut theta, jejari dia 10, 10. Rajah 4 menunjukkan satu bulatan berpusat O dengan jejari 10. AB ialah tangent pada bulatan A. Tangent jumpa dengan pusat 90 darjah. Tanda dia tak bagi. Kamu tanda sendiri kan. Luas bagi sektor minor OAC. Okay. Sektor minor OAC. Mana sektor minor OAC? OAC sektor minor sini. Pasal dia. Luas ialah 45 cm kuasa 2. Panjang perentas AC. Panjang perentas AC adalah sama dengan panjang AB. Ini trik dia ni. Panjang perentas AC macam perentas tu kena tahu. Perentas kod sini. Ini namanya perentas AC. Kan? Sama dengan panjang AB. Panjang ni sama dengan panjang ni. Okey? Kat situ dia bagi tahu. Seterusnya apa lagi? Tak ada dah. Okey. Nilai theta dalam radian. Nilai theta kita boleh gunakan luas. Nilai theta ni boleh gunakan luas. Jadi formula luas sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta. Masukkan saja untuk A kita 1/2 10 kuasa 2 theta sama dengan 45. Ni 100 bagi 2, 50 theta sama dengan 45. Jadi theta sama dengan 45 per dengan 50. Kita akan dapat sini 9/10, 0.9 rad. Okey, 2 markah. Selesai. Okey. Panjang perentas AC. Panjang perentas AC kena buat penyelesaian segitiga B. Okey, keluarkan segitiga macam tu. Sudut kita kat sini adalah 0.9, sini 10, sini 10. Kita nak cari AC kat sini. X. Formula kita pakai petua cos. X kuasa 2 sama dengan kiri kanan 10 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 tolak 2 kiri kanan 10 cos theta. Dan bila cos pakai rad, unit pun dalam rad. Tekan kalkulator terus lagi sekali. Tekan. Jadi 100. Itu 100 campur 100. 1000 lah. Tolak 200. 200 cos 0.9. Pastikan unit tadi rad kan. Kita akan dapat 75.68. Saya dapat situ. Jadi X sama dengan punca kuasa 2. 8.7. Kurang 8.7 cm AC. Jadi kalau sini 8.7 cm, yang ini pun 8.7 cm. Okey. Itu dia. Seterusnya kat sini kita tengok. Luas kawasan berlorek kan, luas kawasan berlorek. Okey. Jadi macam mana kita nak cari luas kawasan berlorek? Ni luas kawasan berlorek. Ni idea dia macam-macam menjadi. Macam-macam idea dia. Contoh, idea kita boleh guna luas segitiga bawah ni. Luas segitiga tolak luas tempering. Nampak? Luas segitiga tolak luas tempering. Dapatlah luas kawasan berlorek. Itu idea. Jadi, cara nak keluarkan idea, kita lukis. Saya lukis. Luas kawasan berlorek. Saya lukis bentuk segitiga tu.
siapa yang terlibat dalam segitiga tu? Kita ada A, kita ada C dan kita ada B. Okey, dan bila dia kata sini 8.7, sini pun 8.7, cantik. Kita ada segitiga kaki sama kat situ dan perlu ada sudut kat sini. Tuan carilah kena ada sudut kat sini. Okey. Tolak dengan apa? Luas tembeling. Nampak? Saya lukis. Okey, nampak. Luas tembeling tadi kita perlukan apa? Kita perlukan 10, kita perlukan sudut. Sudut kita pun dah ada 0.9. Cuma masalah kita berapa sudut kat bawah ni? Ini kita sangkut dengan tu kan. Okey. Bila kamu tengok yang atas ni 10, 10 maksudnya segitiga kaki sama. Bila segitiga kaki sama, macam mana cari sudut bawah? Formula kita biasanya kita akan buat 180 tolak dengan theta bahagi 2. Cuma beza sekarang kat sini, beza dia, sudut yang dekat bawah ni adalah melibatkan radian. Jadi kita tukar. 180 tukar jadi apa? Pi tolak theta per 2. Dapat sudut kat kaki dia. Ambil kalkulator. Pi, biasanya pi kita gunakan, boleh pakai 3.142 boleh. Tolak dengan theta kita 0.9 sama dengan, kemudian saya bahagi 2. Dapat 1.121. Jadi sudut kat sini adalah 1.121. Sini pun sama 1.121. Berapa sudut kat bawah ni? Ini 90 darjah, nampak? 90 darjah kita boleh tolak dengan ini dapat ni. Berapa 90 darjah dalam rad? 180 darjah sama dengan pi. Jadi 90 darjah sama dengan pi per 2. Jadi sudut dekat bawah ni kita boleh dapatkan dia adalah sama dengan pi per 2 tolak 1.121. Jadi dapat sudut kat sini tadi. Iaitu pi per 2 tolak 1.121. Jadi saya dah boleh gunakan apa? Formula luas segitiga. Luas segitiga formula apa? 1 per 2 AB 8.7 kali 8.7 per 2 sin C. Sin C. C ni ambil kalkulator. Pi per 2 tolak dengan 1.121. Dapat 0.4498. Dapat luas segitiga. Tolak dengan, yang ni tak habis lagi. Luas tembeling. Apa formula luas tembeling? Tadi kita buat dah. 1 per 2 R kuasa 2. Theta tolak dengan sin theta. Jadi kita boleh tekan kalkulator terus untuk mendapatkan jawapan. Terus pergi. Tekan tu 0.5. Darab dengan 8.7 kuasa 2 darab dengan sin 0.4498. Tolak dengan 0.5 dengan 150. 50 0.9 tolak dengan sin 0.9. Dapat jawapan akhir kita adalah 10.62 cm kuasa 2. Dia banyak idea kat situ, sebab tu markah dia 3. Dia bagi idea dia yang terbaik kita buat dalam bentuk lukisan. Okey. Macam mana Zik? Panjang juga ni? Boleh? Boleh. Boleh Nanti tengok balik tau kalau lupa. Okey. Okey. Saya akan satu lagi Satu soalan lagi. Okey, soalan seterusnya kat situ kita tengok soalan dia nombor 1 kat kertas 2 ni. Kan? Okey, ni bukan kertas 2, kertas 1 je.
5 markah je kan. Gambar ajar dia lebih kurang begini. Kemudian dia bagi sini. Sini. Ada sini. Okey. PQRS kan. PQRS. Okay, kalau kamu tengok saya selalu lukis mula sebab senang saya buat yang kerja kan. Okay. T dengan U. Rajah satu menunjukkan sebuah segi empat sama. Empat sama maksudnya square. Semua sama. Dengan panjang sisi 12. 12, 12, 12, 12. Okey. T ialah titik tengah. Cantik. 6, 6. U adalah titik tengah SP. 6, 6. Kawasan berlorek UQT ialah sektor bagi sebuah bulatan berpusat O. Sudut OQT diukur dalam theta radian. Tunjukkan bahawa nilai, dia suruh tunjukkan, dia suruh buktikan bahawa theta kita sama dengan 0.6433. Jadi kat sini macam mana nak ukur theta dia? Kan salah satu cara, kita ukur ni dengan sini. Nampak? Sini dengan sini sama tak? Sama besar. Kenapa sama besar? 6, 12, 6, 12 sama besar. Kan? Jadi saya akan keluarkan segitiga tu. Alpha tukar jadi alpha. Alpha sini 6, sini 12. Jadi kita pakai apa? Tan. Jadi tan alpha sama dengan 1/2 0.5. Jadi alpha sama dengan tan negatif 1 0.5. Okay. Jadi saya biar dulu je. Saya tak kira lagi ya, sebab saya tak nak bundarkan banyak kali. Okay. Kemudian sudut apa theta pula sama dengan 90 darjah pi per 2. 90 darjah adalah pi per 2 tolak dengan 2 kali alfa. Boleh saya masukkan pi per 2 tolak 2 kali alfa kita adalah tan negatif 1 0.5. Kita boleh kira terus. Terus. Ambil kalkulator. Mod kita semua dalam rad. So shift pi. Kalau dia bagi pi 3.42 kena pakai 1/2 kita pakai bagi tak apa. Tolak dengan 2 shift tan. Shift tan 0.5 dapat 0.6435. Dapat 0.6435. Jadi kita sebenarnya kita buat terus, kita tak mudah sebab kita dapat 0.6435. Okey. Walaupun dia berbeza, dia adalah disebabkan kita tak bunda, kita buat terus. Kan? Jadi oleh sebab itu kita bagi tahu dia kan 0.6435 adalah hampir sama dengan 0.6433. Siap, terbukti. Tak mestinya mesti 3 sini 3 tak. Kan? Bila kita kira terus bundar tu beza, lagi bundar macam nombor yang belakang sekali. Okey. Cari luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek kita mudah saja sebab apa? Sebab kita dah ada sudut. Bila kita dah ada sudut, kita boleh guna formula luas sektor. Cuma panjang ni kita boleh pakai Pythagoras theorem. Pythagoras theorem yang ini kita panggil hypotenuse. Untuk mencari hypotenuse, kita boleh gunakan pole. Pole 12, 6. Nampak? Boleh guna. Kadang-kadang pole ni bagi sudut terus. Pole kat mana? Pole kita boleh pakai dekat shift tambah. Dia keluar pole. Dia minta X dan Y. X 12 dan Y adalah 6. Dia bagi jawapan terus kan. Yang ini dia punya panjang, yang ini dia punya sudut dalam rad. Ini panjang, sudut dalam rad. Semua dia bagi siap lah. Jadi 13.42. Ini kalkulator yang 570 ES tu boleh pakai. 13.42. Kita ambil kat sini. 13.42. Tapi kalau kamu terlupa, kamu boleh pakai Pythagoras theorem biasa kan. Jadi oleh sebab itu, luas kawasan berlorek sama dengan apa formula luas sektor kita? 1/2 R kuasa 2. R kuasa 2 tadi tu lah. Kan? Jadi kita boleh buat 13.42 kuasa 2 theta. Theta kita adalah 0.6433. Tekan kalkulator terus.
Dapat jawapan 57.93 cm kuasa 2. Okey. Sana Zik, boleh Okey. Kan? Tak apa, ada 2-3 soalan lagi yang kita tak sempat. Jadi kamu boleh tengoklah nanti. Ni soalan ni boleh try. Kalau kamu sangkut nanti, kamu boleh WhatsApp saya. Okey. Okey. InsyaAllah sampai sini dulu untuk soalan untuk malam ni. Kita jumpa lagi pada kelas seterusnya insyaAllah. Okey, selamat menjawab soalan matematik SPM Okey. Boleh. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Baik. Cikgu yang tekan kaki. Tekan kita ya, yang mana? Yang pole tu untuk cari hypotenuse kan? Hypotenuse saja. Hypotenuse pole tu maksudnya tapi dia dapat sudut terus ni. So akan kamu tengok kalkulator kamu, dia bagi tak sudut terus. Sudut tak ada ke? Kalau yang 570 ms tak ada biasanya. Yang ES ataupun yang warna silver tu ada. Okey. Adik pakai kalkulator apa? Yang baru, sama? Sama juga MS ni sebab dulu memang apa ni kerjaan suruh pakai kalkulator ni. Pakai MS kan? Cuma yang baru sekali sebab dalam SPM yang latest tak dia yang ni. Yang ni boleh pakai sampai kamu matrik ni. 5% yang kita boleh buat sukatan serakan, nak cari min apa semua, cari siang piawai apa semua. Dia bagi bekai benda ni. Ini latest. Dia panggil kalkulator dia ni kalkulator kelas Swiss FX 570EX. Yang ni. Ini banyak pakai tau, banyak guna, banyak macam-macam boleh buat. Okey. Boleh Boleh Ya. Masih Dik. Terima kasih.